Kan yang berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Ketua dan saya untuk berbahas yang saya kira telah pun banyak sahabat-sahabat membentangkan pengujahan mereka, dan saya mungkin memulakan dengan mengingatkan kita semua betapa antara salah satu tugasan dan peranan besar kita adalah untuk selaku legislator, selaku lawmaker dengan izin, adalah untuk kita pastikan ya persoalan perbelanjaan, ya belanjawan dan setiap perbelanjaan yang dilakukan oleh kerajaan, pihak eksekutif perlu disembang-imbang oleh kita sebagai satu lagi branch ataupun cabang kerajaannya ini, golongan legislator ataupun di institusi legislatif ini. Nah, kita bergelut dengan usaha untuk memastikan fiscal deficit kita ya dapat kita perbaiki dengan azam sasaran yang dibuat oleh Perdana Menteri Tambun dan juga selaku sifatnya Menteri Kewangan. Namun kita tahu betapa sukarnya untuk kita menjana revenue ataupun hasil khasnya daripada cukai. Dan kita dapati dan kita akui dan kita sangat sedar dan insaf bahawa peratus cukai kita dari sudut peratus revenue daripada cukai sudah sebenarnya menguncup daripada satu masa dahulu 19% hingga kini mungkin boleh sekadar mencecah 12%, kurang lebih begitu Datuk Yang di-Pertua. Lalu kalau kita tidak boleh lagi menjana dengan mengembangkan ataupun menjana cukai dengan tidak membebankan rakyat, maka ataupun ya dengan kita mengambil sebagai sistem taxation atau pencukaian yang lebih broad antara lainnya untuk mengembalikan GST, menggantikan SST itu. Nah, kalau kita tidak lagi boleh, ya sudah kita terkekang dengan fiscal space fiskal ini, maka wajarlah kita kalau kita tidak boleh menjana dana hasil. Paling tidaknya kita menutup lubang-lubang ketirisan. Dan lubang-lubang ketirisan inilah yang menjadi saban tahun ya ditugaskan kepada Ketua Audit Negara, dan laporan kini bukan saja sekali tapi CD kedua pula telah dibentangkan Datuk Yang di-Pertua. Lalu sangat wajar dan sangat penting dari sudut peranan fiduciary dengan izin, peranan kewangan dari sudut kita sebagai legislator, dari sudut kita sebagai ahli parlimen, ya, berbahas dengan semangat, dengan tujuan yang sifatnya pasti seharusnya bipartisan. Dari sudut ini kita tidak boleh berpolitik dan berpihak, ya, kerana angka-angka itu tidak menipu. Yang menipu mungkin dari sudut cara gaya kita mengurus. Bentar tadi kawan saya bercakap tentang keperluan untuk kita melaksanakan actual accounting yang expenses dan payment itu di debit dan dikreditkan serentak, maknanya serentak berbanding cash accounting. Itu adalah satu yang baik. Sebab kita bercakap hari ini, kalau setiap tahun tentang laporan audit negara, begitulah sifatnya. Berulang-ulang segala gelagat, segala tabiat buruk ya sama pihak-pihak ya yang kita maksudkan agensi-agensi kerajaan dan sebagainya berulang. Tidak ada saya penggal ketiga saya di sini, itulah dia. Ya. Jadi persoalan besarnya adalah mudah untuk kita melihat kembali dan bercakap tentang apa yang telah dilakukan lalu. Tetapi yang lebih mustahak Datuk Yang di-Pertua adalah untuk memantau berselanjar dengan izin ya ataupun continuous monitoring of big item atau projek besar maupun projek-projek kecil
hal ini kita bercakap tentang membuat audit ketika Pagoh adalah PM8-nya. Dan ketika itu juga salah satu institusi yang paling penting untuk menyemak imbang eksekutif kerajaan itu adalah legislatif ini. The August House, Dewan yang mulia ini, ya, sama ada Dewan, tetapi sangat, maaf kalau saya menggunakan istilah itu, sangat celaka, ya, ketika Parlimen ini dirut, dicekik dan digantung, sediakan ruang untuk kita membuat semak imbang kepada eksekutif sudah lagi tidak dilakukan. Nah, ketika itulah ya Pagoh, ya, dengan bolehlah saya silakan sebagai bapa rangsangan fiskal 600 bilion, ya, dengan 90 bilion, 98 bilion secara cash injection, ya. Mungkin juga boleh jadi bapa rangsangan, tetapi juga sekaligus adalah bapa PKP yang dengan ya perintah kawalan pergerakan itu sudah cukup sebenarnya untuk menjerut, ya, pelbagai hal, ya, dan menghilangkan kita melaksanakan tugasan di sini sebagai semak imbang. Menjadi lebih parah ketika Pagoh mencekik dan strangulate the only institution of check and balance kepada eksekutif, yakni Parlimen ini, Datuk Ketua. Ini satu perkara yang kita jangan sekali-kali apapun yang datang atau apapun yang menjadi ya malapetaka yang diturunkan Allah, sama ada sekecil virus SARS-CoV-2, jangan sekali-kali lagi kita mengambil langkah mudah, ya, sebab 2 kali dia memohon untuk gantung parlimen ini, dan ketika untuk mengembalikan parlimen pun membelakangi YDPA, ya, sangat tidak bertanggungjawab, ya. Apa yang nak saya tekankan, Datuk Ketua, banyak isu-isu yang boleh kita bangkitkan satu persatu, tak kurang 6 yang saya telah tuliskan sini, gariskan sini, dan elaborate dan enumerate di sini dengan izin. Tetapi inilah poin pertama, yang poin paling penting sekali, supaya apapun pandemik yang melanda dunia, dan kita tidak terkecuali, jangan sekali-kali lagi kita menjerut, menggantung dan strangulate this institusi ataupun parlimen ini sebagai penyemak dan mengimbang, ya. Saya hanya satu saja yang nak saya perbahas, mungkin saya tidak punya waktu. Saya hanya satu nak menunjukkan betapa Pagoh, ya, dalam pengurusan dana jaminan makanan di bawah Prihatin ini, ya, dana, ya, di bawah Prihatin sangat tidak, ya, saya kira melepaskan dirinya daripada disemak dan diimbang. Lalu saya lihat apa yang disebutkan oleh Ketua Audit Negara menunjukkan bahawa di situlah ketika dia bebas melakukan dengan tidak ada semak imbang, kita tengok betapa, ya, kita lihat, ya, sasaran-sasaran, dan berakhir dengan membeban dan memangsakan petani. Boleh saya bacakan sedikit sebentar, nanti YouTube kalau betul-betul nak mencelah, sila. Cuma membahas setuju dengan saya. Saya tinggal tadi tidak menyebut dalam perbahasan saya, laporan Ketua Audit Negara tidak menyatakan sama ada siasatan dibuat berkenaan dengan syarikat-syarikat yang membekalkan peralatan tersebut. Sama ada mereka mempunyai apa-apa kaitan keluarga dengan mana-mana ahli parlimen, terutamanya menteri yang menjawat jawatan ketika itu. Terima kasih. Baik, itu seharusnya adalah tugasan
ketika telah dibangkitkan oleh Ketua Audit Negara akan disusuli oleh PAC, ya, jawatankuasa kira-kira awam, dan juga mungkin saya tak berpeluang untuk bicara apa pun tak betul, saya nak habiskan dengan noktah pertama saya, dan itulah noktah terakhir. Dan hari ini Datuk Yang Ketua, kita dengan cadangan dan dengan inisiatif yang paling unggul yang saya kira yang dilakukan oleh Tan Sri Speaker kita, membangunkan dan menetapkan, memperkukuhkan peranannya jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Dan saya sebagai contoh adalah pengurusi jawatan kuasa pilihan khas kesihatan. Dan begitu juga yang lain, keuangan dan sebagainya, ada 10 seluruhnya. Dan saya kira di situ jugalah kita mengharapkan PSC to strengthen dengan izin, memperkukuhkan amalan demokrasi berparlimen. Kita sebagai PSC akan bertindak sebagai sebahagian daripada legislatif, institusi legislatif ini untuk menyeimbang eksekutif. Dan seharusnya Datuk Yang Ketua, kita mesti bertindak bipartisan. Ya, saya tahu kenapa kawan-kawan sebelah sana tak sanggup untuk mendengar hujahan kita ni. Kalau kita perincikan satu persatu daripada kelemahan-kelemahan, sama ada ketidakkecakapan maupun peranan ataupun apapun amalan-amalan ataupun dipanggil sebagai fiduciary responsibility mereka, itu memang panas punggung, panas telinga ya Yang Ketua. Tapi tak apa, PSC kita mesti buat azam semua, kita akan terus di samping PSC akan berperanan strengthen parliamentary demokrasi di negara kita, di negara bertuah ini, to check and balance the executive, untuk kita menyemak dan mengimbangi cabang eksekutif sebagai salah satu cabang kerajaan. Itu saya tahu saya punya waktu saya sudah tamat, dan begitulah saja yang dapat saya melafaz dan menzahirkan betapa mustahaknya setiap seorang kita sebagai ahli parlimen mesti ada rasa tanggungjawab diri untuk berperanan, menyemak dan mengimbangi. Pertama-tamanya persoalan, Datuk Yang Ketua tahu, the entire Westminster parliamentary system ini dibangunkan kerana persoalan bajet dan keuangan. Mengurus wang adalah paling penting. Dan ini peranan kita pertama-tamanya. Dan dalam persoalan ini, kita mesti sepakat, kukuh, padu untuk menyelamatkan negara. Bukan saja musim-musim ketika Ketua Audit Negara membentangkan laporan mereka, tetapi sepanjang tahun. Kita tidak perlu tunggu setiap tahun untuk diberikan peranan ini. Dan saya sangat mahukan, di samping perkara yang disebutkan sebagai actual accounting versus cash accounting, saya mahukan memperkukuhkan pengurusan keuangan, Fiscal Responsibility Act itu, dengan izin, akta kebertanggungjawaban fiskal yang disebut-sebut mesti disegerakan. Satu lagi adalah di Government Procurement Act ataupun akta perolehan kerajaan, itu juga sebagai cara untuk kita mempertingkatkan lagi urus takbir tata kelola kewangan dalam negara ini. Datuk Ketua, terima kasih atas peluang ini. Terima kasih Yang Berhormat Ketua